perkongsian tentang perjalanan Quran, dan saya nak kita sama-sama jadikan perkongsian perjalanan Quran menjadikan kita, Tuhan bagi kita hidayah. Setiap percakapan seseorang lain, dan saya nak cerita apabila Tuhan kumpulkan orang-orang soleh, mesti ada benda soleh yang kalau kita betul-betul nak daripada orang tu akan dapat pada kita. Setiap orang tentu tak sama. InsyaAllah Tuhan tak datangkan, sebab tu dia sebut apa? Kalau kita berkawan dengan penjual besi, besilah. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak atar lah. Mana nak ceritanya? Kalau kita berkawan dengan orang baik, insya-Allah kita akan. Silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sharifah Azalina binti Syed Ali. Saya berasal daripada Johor dan sekolah dekat Johor jugalah. Sekolah menengah pun sekolah rendah, sekolah menengah, semua sekolah perempuan. Alhamdulillah lah rezeki saya masuk sekolah perempuan. Tapi kerja sekarang ni dekat Shah Alam sebagai lab technician, kerja kilang je. Pengalaman saya tentang Al-Quran ni adalah macam bila saya kecil dulu adalah belajar dengan nenek saya. Sebab saya duduk dengan nenek sampai umur saya 9-10 tahun macam tu. Kejap. Sekolah mana? Ada orang tanya, sekolah mana? Takut dia kenal. Oh, Sekolah Sultan Ibrahim Girls School, SIGS. Kemudian? Di Johor Bahru. Saya belajar alif batal lah dengan nenek saya, macam baca alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Macam tu lah. Sampailah saya pandai baca Al-Fatihah semua. Lepas tu, bila dah jam 4 tu, saya dah kena duduk dengan mak saya. So, bila dah duduk dengan mak tu, dia macam terputus hubungan dengan nenek tu, macam dah tak baca Al-Quran, dah tak pergi ngaji. So saya ni macam dibesarkan dalam keadaan yang macam agak kurang ilmu agama lah. Berlalu tanpa solat dan baca Quran? Ya, betul. Memang jahil, sangat-sangat jahil Ustaz. Memang sangat-sangat. Umur berapa tu? Tak solat, tak baca Quran tu? Sampai saya sekolah menengah Ustaz. Saya solat pun kat sekolah je. Macam waktu orang pergi solat, saya solat lah. So saya macam ikut orang je masa tu. Memang saya jahil, sangat-sangat jahil. Kalau cerita tentang tak solat ni, orang wanita, orang ajak solat, saya tak boleh solat lah. Mesti alasan. Tak, saya tak bagi alasan, tapi saya ikut je. Saya boleh ikut lah. Saya macam orang kata adapter. Saya boleh mengikut rentak orang. So saya berkawan dengan orang yang macam tu, bila kawan-kawan saya ajak pergi solat, saya pergi solat. Tapi dalam kat rumah tu macam tak ada aura untuk macam kita nak macam mak dengan ayah, macam yang parents pun macam tak berapa ajar sangat saya kan. Tapi saya tak salahkan mereka, sebab mungkin mereka pun tak tahu, sebab ayah saya memang anak yatim daripada kecil. So mungkin tak ada orang ajar dia. So bila dah habis sekolah, saya pun hijrah ke Shah Alam. So sebab parents saya cakap cuba belajar duduk sendiri. So saya pun hijrah ke Shah Alam. Kerja sambil belajar, duduk sendiri, susah senang semua. Sampailah saya jumpa kawan saya kat tempat kerja. Dia cakap, kenapa tak nak solat? So saya cakap saya tak pandai. So dia kata, tak apa, solat je, apa yang nanti dia ajar. So saya belajarlah dengan dia. Dia ajar saya, maksudnya macam solat. Tapi kat rumah tu saya tak buat juga. Saya macam masih lagi, yalah budak kot, macam mengikut, macam orang kata masih lagi macam tak puas dengan keadaan nak enjoy. Boleh share nama sahabat tu siapa? Haniza Abdul Hamid. Haniza Abdul Hamid, insyaAllah. Nanti kita sedekah Fatihah ujung nanti, insyaAllah. Kemudian masa tu umur berapa? Masa tu umur saya adalah 20 tahun. Allah. Tapi nak ceritanya, kalau Tuhan tak hadirkan, kalaulah perjalanan lah, cerita dia tentang perjalanan.
Kata Tapi kalau umur 20 tahun ni, kalau umur 20 tahun ni, memang saya dulu, masa sebelum ni, kalau umur 20 tahun, tak kira umur 11 tahun, 10 tahun, kalau dia tak solat, saya sangat benci. Saya lah. Saya sangat benci. Saya perasaan tu adik sebab keluarga kita kan. Tapi nak ceritanya perjalanan orang tak sama kan. Silakan Kak Azhar. lepas tu sampai satu masa saya macam ada sahabat-sahabat yang dalam tempat kerja kita tu dia meninggal dunia. Jadi masa waktu kita ziarah tu orang semua baca Yasin. So saya pun macam saya ada keinginan nak baca Yasin tu tapi saya tak pandai. Setiap sebutan tu saya hanya berpandukan yang huruf Rumi tu je. So saya rasa macam malunya sebab macam kita nak bacakan untuk orang yang nak mati, orang yang dah mati tapi kita tak pandai baca. Saya fikir macam mana kalau saya mati, nanti kalau semua orang yang datang tu tak pandai baca Yasin, saya rasa macam satu kerugian untuk saya. So masa berlalu tu, masa lepas tengok orang meninggal tu, saya cuba belajar baca. Dan saya suka bila dengar orang baca Al-Quran. Tak kisahlah siapa pun. Sampailah satu masa tu saya memang minta dengan Allah dalam solat saya. Saya cakap, ya Allah, saya nak suami saya pandai baca Al-Quran supaya boleh didik saya. Supaya boleh didik saya, anak-anak saya. Sebab saya memang tak tahu pasal Al-Quran. Jadi satu hari tu memang rezeki saya lah, saya jumpa dengan suami saya. Dan mulanya saya tengok dia rajin solat. Setiap kali kami keluar beramai-ramai, saya tak pernah tengok dia tinggalkan solat dia. So, jadi macam saya sukanya dengan orang ni sebab dia pandai jaga solat. Dan dia tegur saya pun, dia tak tegur directly, kenapa tak solat? Macam tu. Dia tegur saya pun macam bila saya tak bertudung, dia cakap cara yang berkias lah. Sampailah kami kenal lebih rapat dan saya rasa dia memang rezeki saya lah. Dan saya rasa dalam saya jahil tu pun saya cuba belajar solat tahajud sebab buku kan banyak kan. Masa zaman dulu tak ada Google ni. So saya belajar daripada buku macam mana saya nak solat istikharah. Jadi saya cuba belajar istikharah dan saya belum kahwin ni lah. Belum kahwin. Saya cuba solat istikharah. Saya cakap saya kalau boleh nak tahu siapa yang ciri-cirinya tu memang ada pada kat suami saya. So saya pun terimalah dengan seadanya apa yang Allah dah tentukan kat saya. Tapi alhamdulillah memang lepas kahwin memang dia ajar saya Al-Quran. Lepas tu masa dalam kahwin tu baru kahwin lah, dalam sebulan 2 bulan tu Masya Allah, memang garang lah suami saya tak pernah tengok dia garang macam tu. Memang saya menangis belajar Al-Quran dengan dia. Saya baca surah An-Naba, Amma Yatasha'alun, saya ingat lagi. Sampai dia memang kena dengan surah lah. Surah yang bergetar jiwa. Jadi nak cerita je, saya nak kongsikan juga Kak Azhar nak ceritanya. Kak Azhar kata suami garang kan. Macam tu lah juga saya dengan isteri saya. Dia kalau dengan Quran saya nak cerita, kalau saya pantang 2 benda. 3. Pertama Quran, yang kedua matematik, yang ketiga IT. Kalau siapa nak belajar dengan saya, kena tahan tu 3 benda. Macam tu lah. Tapi nak ceritanya, macam mana kita nak hadirkan perasaan orang kata cool balik dengan benda tu, dengan cara kita kena faham. Kita sebagai orang yang mengajar, tak kira siapa, kita kena hadirkan satu perasaan kenapa kita nak ajar dia. Kenapa kita nak ajar dia. So kalau kita ada perasaan tu, barulah. Kalau kita tak boleh nak ajar juga, kita bagi orang lain ajar. Sampai baca surah An-Naba tu, memang setiap kali balik kerja baca Al-Quran,
setiap hari lepas maghrib tu memang menangis lah Ustaz. Kadang-kadang tu sampai merajuk-merajuk pun ada. Tapi saya tak pernah pendam benda tu sebagai satu macam benci ke tak. Sebab saya rasa saya kosong sebab saya tak ada ilmu. Sebab saya memandang suami saya tu memang tinggi lah dengan ilmu dia. Saya muliakan suami saya. Lepas tu lepas tu bila dah dikurniakan, biasalah bila kita ada anak ni, kita akan uruskan anak. Saya masih saya solat, baca Al-Quran tu mengikut masa saya. Saya tak macam yelah anak kecil, kita malam nak bangun semua. So jadi macam tertinggal baca Al-Quran tu. Okay, saya ni jenis yang orang mudah terinspirasi. Kalau orang buat baik, orang orang baca Al-Quran ke, merdu. Dan satu benda yang paling saya suka adalah bila saya dengar orang baca Al-Quran, lepas tu orang tu menangis dalam bacaan dia. So saya akan tercari-cari kenapa dia menangis. Lepas tu mesti ada sebab dia menangis, sebab ayat-ayat dia kan. So saya pun buka Al-Quran dan baca tafsir Al-Quran. Macam dulu masa anak pertama tu nak baca Al-Quran tak pandai. So saya suka baca tafsir Al-Quran, saya nak tengok surah Yusuf. Orang kata sebab apa Yusuf tu handsome semua, saya bacalah tafsir. Saya baca, dia sangat satu benda yang menarik hati saya lah. Memang menarik sangat-sangat. Lepas tu sampailah orang baca Al-Quran ni lunak ke merdu menangis, saya akan baca tafsiran dia. Lepas tu macam satu tu surah Ar-Rahman. Dia baca menangis sebab jangan cakap dia menangis. Saya baca pun saya menangis. Maksud dia. Sebab dia tanya banyak kali, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? So, saya jadi macam dia tanya, saya dapat anak baik, suami baik, makan cukup, pakai cukup. Apa lagi yang saya nak? Kalau saya tak boleh nak baca Al-Quran. Oh, saya sebut. Lepas tu, saya memang kagum dengan orang yang pandai tafsir Al-Quran. Ialah bila dia baca, dia faham dan dia dapat menghayati. Saya sampai satu tahap, saya nekat dalam hati saya nak cari guru mengaji. Saya cuba cari. Saya nak tanya dengan cikgu sekolah anak saya pun, saya pernah tanya tapi dia cakap, oh maaf, dia bukan tak nak ajar tapi kekangan masa. Yalah, dia pun ada ramai anak kan. Dengan dia jadi cikgu lagi kat sekolah. So saya cari lagi. Saya berminat dengan Al-Baghdadi. So saya dengar dekat IKIM, Al-Baghdadi macam bagus, ramai orang boleh ngaji. So saya cuba tapi macam mungkin bukan rezeki saya kot. Saya tak mengharap, bukan tak mengharap, saya mengharap tapi saya faham apa yang Allah tentukan tu ada yang terbaik untuk saya. So saya cuba macam tekan link ke apa, tapi dia orang tak respon kat saya. Sampailah satu masa saya memang nekat nak cari kat dalam dekat dalam FB tu. Memanglah ada seorang ni, dia ajar mengaji di waktu pagi. So saya memang rajin ikut tengok dia baca. So dia baca sebutir. So saya boleh faham lah sikit. Saya ingat dia ajar, dia tunjuk Al-Quran je. Dia tunjuk Al-Quran, saya tak nampak muka dia, tapi dia baca. Dia baca ayat tu 2-3 kali. Macam mana nak sebut, sedaplah bacaan dia. Tapi saya macam tak puas sebab saya tak boleh nak tanya. Lepas tu adalah satu link ustaz dekat dalam FB. Lepas tu dia suruh tinggalkan email. So saya tinggalkan email. Ustaz hantar email kat saya. Ustaz mana? Blessing lah. Tahun 2019 tahun 2019. So ustaz hantar kat saya. Masa tu ustaz tanya, Sharifah macam mana belajar ngaji, macam mana. Ustaz bagi saya guideline melalui baca email. So saya macam
macam mana nak belajar ngaji macam ni, tanya dalam email tak faham. nak tanya payah kan. Saya jenis yang orang kalau baca kita punya pemahaman tu kurang. Saya memang jenis yang suka orang jelas kat depan mata saya betul-betul benda ni apa. Kalau saya tak faham saya boleh tanya. Saya jenis macam tu. Oh, visual lah ni. Saya jenis visual dengan mudah audio lah, saya ingat dengan audio. Okay. Jadi Ustaz hantar kat saya tu agak lama jugalah. Lama sampai banyak email Ustaz. Memang ada lagi Ustaz tu, email Ustaz tu. Memang saya star kan, semua saya tak buang. Saya baca satu-satu tajwid yang apa yang ada dekat dalam audio yang Ustaz share dekat saya tu, semua Ustaz dah share dekat dalam email tu. Kita tak tahu hidayah tu datang bila. Tengok dengan email kita buat ni, kalaulah diberikan rezeki kan, saya nak bawa apa? Nak bawa flyers tu pergi seluruh Malaysia ni, rumah-rumah masuk. Marilah mengaji, door to door. Kalau saya mampu buat benda tu. Sebab apa? Kita rasa benda tu wajib. Wajib kita buat sebab kita ada ilmu. Kita kena kongsikan. Lepas tu bila sampai masa PKP tu saya jenis orang yang bukan suka sangat tengok FB. Jadi saya mungkin tak tahu yang Ustaz masa PKP tu ada buat Al-Waqiah tu semua, sebab saya macam ruginya saya tak dapat join masa PKP tu, sebab waktu tu lah saya banyak masa kat rumah dan saya banyak dengar ceramah Ustaz Dusuki yang secara live je. Tapi saya tak dapat belajar ngaji yang apa yang saya nak. Mungkin saya rugi kat situ lah. Tapi sampai dah satu masa, tapi dalam masa PKP tu saya baca Al-Quran, tapi suami saya pantau lah. Kami cuba baca surah Al-Kahfi walaupun merangkak-rangkak. Lepas tu dengan surah Ar-Rahman, itulah setiap hari Khamis tu kita baca Yasin. Suami saya pun pantau semua tu. Sampailah satu masa bila PKP tu dah banyak sangat duduk kat rumah. Banyak sangat duduk kat rumah, jadi dia banyak sangat berehat. Malam tu tak boleh tidur. Jadi bila saya ni jenis yang suka tengok video-video ceramah semua kan. Dia cakap kalau Allah bagi kita hidayah, jangan kita elak. Dia cakap contohnya macam bila malam kita dah terbangun, janganlah kita kata oh gangguan jin. Dia kata Allah kejutkan kita tu suruh kita bangun tahajud kat dia. So saya buat. Lama juga Ustaz. Dalam sampai daripada bulan 6 sampailah bulan 11 tu saya baca saya tahajud. Sampai satu masa tu saya memang nak sangat ngaji. Saya nak sangat jadi cikgu ngaji sebab saya tahu saya tak nak mati saya tu dalam keadaan yang tak tahu mengaji. Saya takut. Saya sangat-sangat takut sebab bila saya setiap kali ada orang meninggal, saya pergi sampai ke kubur tu kan, nak tanam orang tu, saya tengok macam sempitnya, macam mana aku nak duduk kat dalam tu. Saya jadi takut, menggeletar pada saya Ustaz. Cuma saya tak share dengan ramai orang. Saya takut nanti kalau saya cakap nanti orang kata alah mengada-ngada. Lepas tu tiba-tiba dapat promo. Saya dapat promo tu. Lepas tu promo 11 promo 11. Saya pun sampai macam takkanlah Shopee kita boleh beli, Ustaz bagi promo macam ni tak nak beli kan. Rugilah saya. Saya tak nak rugi lagi sekali. Saya cakap tak apa, duit saya boleh cari. InsyaAllah rezeki Allah tu kat mana-mana pun, yang apa yang saya dapat makan dan pakai tu adalah daripada rezeki Allah. Kalau saya tak salurkan duit saya ke arah yang betul, seperti macam Ustaz Suki cakap kan, apa yang kita buat dengan duit gaji kita, apa yang kita zakat, semua itu untuk aset akhirat kita. So saya cakap saya niat ini adalah untuk akhirat saya. Saya nak melabur untuk akhirat saya supaya saya pandai baca Al-Quran, supaya saya boleh didik anak saya dengan Al-Quran, supaya saya boleh ubah ayah dengan mak saya supaya dia tak
dapat azab dekat sana. Saya tak nak, sebab adik-beradik saya yang lain semua jahil dan tak tahu benda macam ni. Masih jahil lah. So saya nak mak dengan ayah saya tak nak mak dengan ayah saya susah. Itu je. Dia Susah orang masih hidup ada lagi. Cuma biasalah Ustaz, kalau kita nak cakap dengan orang yang dah berusia dengan keadaan dia yang macam tu kan, saya tak mampu untuk cakap, tapi saya lakukan dengan perbuatan saya je. Hari-hari saya solat kat rumah dia. Sampai satu masa dia pun macam segan dengan saya kot. Tapi saya cakap dengan bapak saya pasangkan surah Al-Mulk. Kalau tak nak baca tak apa, dengar je. Saya cakap macam tu. Sebab saya tak nak nanti dia terseksa kat dalam sana kan. Saya kejap Kak Azhar. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga apa yang saya bagi ni dapat buka hidayah ayah dan ibu Kak Azhar. Allahumma salli ala Amin. berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hidayah daripada-Mu ya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Terima kasih Ustaz. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah lah. Ini saya bagi khusus untuk Umi dan ayah Kak Azhar lah. Orang lain cerita lah. Itu sebab bila dengar pengalaman cerita orang lain sangat menarik, tapi saya punya macam kurang sikit, saya minta maaf lah. Sebab yalah, diri saya tak cukup ilmu macam orang lain. Okey, perubahan saya jadi anak murid Al-Muqistin, jadi anak murid Ustaz. First sekali saya rasa adab saya dalam kelas Ustaz. Saya faham apa yang Ustaz sampaikan, sebab saya jenis orang yang faham masuk kiasan dan body language manusia. So saya faham dan saya ada mohon maaf dengan Ustaz sebab tingkah laku saya, sebab masa tu memang masa bila Ustaz cakap tu saya terus rasa macam zuk. Tangkap suruh satu kepala ni, rasa macam ya Allah tak berkatnya ilmu. Saya sebut apa kalau boleh? Saya tak tahu saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa saya lah, diri saya masa Ustaz cakap, saya kalau ngajar saya memang garang, saya ketuk tangan tu dengan chopstick. Okay. Lepas tu Ustaz cakap, masa tu saya on the way balik Kelantan, saya gigih juga nak dengar ni, walaupun lain sekejap tenggelam tu sekejap timbul. Saya gigih nak dengar, Ustaz ni marah kat aku ke? Sebab saya sedar yang saya buat salah saya. Pertuturan saya tu tak perlu cakap macam tu. Lepas tu, so saya macam tak tenteram. 2 hari saya solat pun saya rasa macam, apa pasal ni macam tak tenteram. So saya dah minta maaf dekat dalam Zoom masa tu. Tapi saya mungkin, yelah Ustaz tengah cakap kan, takkanlah Ustaz boleh perasan apa yang kita tulis kan. Saya pun macam ambil pendekatan saya cakap, sebab saya jenis tak malu nak minta maaf. So saya jenis cakaplah, Ustaz saya minta maaf kalau selama ni saya kat dalam kelas Ustaz saya kurang adab. Sebab yelah, saya ni memang jenis kasar sikit. Jenis orang kata, kalau orang Jawa dia panggil somborono. Kurang adab tu maksudnya macam mana? Saya kurang jelas. Kurang adab tu macam yelah, macam kadang-kadang Ustaz serius benda tu, kita macam anggap benda tu macam gurau-gurau. Lepas tu kita punya cakap tu, tak tahulah Ustaz kahwin, kalau Ustaz tak bagi kad jemputan pun. Saya rasa ayat tu macam kurang ajar sangat. Macam kurang adab sangat. So saya rasa macam, saya cakap macam tu tak patut. So saya macam menjatuhkan ilmu Ustaz. So sebab tu saya mohon maaf secara personal. Masa Kak Azhar, saya rasa terkesan juga macam
something yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu adalah hadza min fadli rabbi. Itu kelebihan saya. Saya pun tak tahu, macam kadang-kadang apa yang saya cakap, banyak benda yang saya cakap dia macam menusuk kalbu. Menusuk kalbu Ya, saya. betul. Menusuk kalbu tu saya tak tahu siapa-siapa lah. Saya tak pernah kata saya nak kata ni Kak Aizah, saya nak kata ni tak. Dia benda tu yang menyeluruh. Itu Tuhan bagi kelebihan dekat saya. Macam tim lah. Kalau macam tim lagi menusuk kalbu. Tanya dia orang. Sebab dia orang duduk depan-depan memang menusuk kalbu lah. Sebab Lepas tu, itulah. lepas nak Sebab cerita tu bila tengok Ustazah Fatihah sampai menangis tu kan, saya macam takutnya Ustaz ni garang. So saya start daripada tu kan, saya belajar sungguh-sungguh. Lepas tu saya macam banyak fokus pada apa yang Ustaz cakap, ilmu yang Ustaz nak bagi. Tapi cakap terus terang, kalau macam tajwid tu saya memang betul-betul memang zero. Memang tak ada, tak faham. Macam kita baca, saya tahu yang ya tu panjang, ada misai tu panjang. Lepas tu tapi untuk bertemu dengan apa tu memang saya kosong. Lepas tu sampailah yang saya dapat, saya sukalah grup Al-Muklis ini sebab saya dapat keluarga syurga saya rasa. Saya rasa macam bahagia sangat. Sangat-sangat bahagia. Saya tak pernah rasa bahagia macam tu. Allahu Akbar. Sebab saya mula saya tengok nota Kak Ijah, nota Kak Ani, yang sangat saya terinspirasi sangat. Saya cakap, ya Allah, bagus ni orang ni. Pandai pandai tulis, elok. Saya tulis Jawi alhamdulillah boleh. Tapi nota masa awal-awal Ustaz bagi tu memang saya tak pandai macam mana nak susun. nak elaborate lah. Macam assignment Ustaz bagi tu macam payah untuk saya nak, sebab dia banyak cabang kan. So saya kena ambil memang Kak Ani dengan Kak Ijah tu memang nota terbaik untuk saya lah. Sebab saya baca, saya faham, saya boleh yang ini apa. Ada benda yang banyak saya nak tanya, tapi saya cakap, Ustaz kata sabar, dengar, belajar sikit-sikit, jangan hari ni semua nak semua. So saya terapkan dalam benda tu dalam hati saya. So saya memang sampailah saya telefon Kak Ani, saya tanya pasal buku Atlas Tajwid tu. Saya nak belajar. Dah pernah call Kak Ni Kak Syam? Saya call, tapi masa tu Kak Ani, masa tu tengah kelas. Lepas tu kemudian saya cakap, tak apalah Kak Ni, nanti saya telegram je. So saya telegram je lah dengan Kak Ani. Saya tanya Kak Ani beli buku Atlas, bukan buku Atlas, saya tanya buku tajwid yang Kak Ani bagi contoh dekat dalam grup tu, buku apa? Saya nak try baca sebab saya tengok dia bagi wakaf tu macam wakaf dengan maksud wakaf tu sekali. Lepas tu banyak lah yang, lepas tu saya beli, saya dapat lah. Lepas tu saya sedang membaca lagi, banyak lagi saya tak tahu, saya membaca, tapi nanti mungkin bila Ustaz ajar tu barulah saya, okey nanti. Sebab cikgu-cikgu selalu cakap kita kena baca buku dulu sebelum cikgu ajar. Orang kata bukan beli buku buat ngasih lah. Tak, saya cuba baca. Saya cuba luangkan masa juga untuk membacanya. Walaupun satu hari seselai pun tak apalah. Yang penting saya baca. Macam tu lah. Saya baca dengan Ustazah Haizah. Haizah Mulyati. Ya. Okay. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Kak Azhar dapat daripada Ustazah Haizah? Satu. Ustazah dia tak menekan saya. Dia bersantai lah dengan saya. So far saya pun boleh terima dengan apa yang dia ajar. Sebab saya ni lembab sikit. Kalau ngaji tu kadang-kadang kita nampak urut tu. Sebab masalah saya, suami saya cakap saya suka baca panjang pendek tu, saya macam suka sekali arung je. Tak pandai bila panjang pendek. So jadi saya cakap dengan Ustazah, saya memang bahagian panjang pendek tu saya lemah. Lepas tu Ustazah kata kita baca Iqra' lah, kata. So jadi saya baca Iqra' dengan Ustazah.
Kalau saya rasa saya tak puas hati ke dengan bacaan saya, Ustazah kita ulang Saya cakap Ustazah kita ulang Okey, ada ke satu ilmu yang dapat kongsi? Satu yang ingat? Ilmu tanwin hari tu saya belajar dengan dia. Bila bertemu dengan huruf waw tu. So, saya nak Kak Azhar buat macam ni. Saya nak Kak Azhar ambil kertas, ambil satu kertas, lukis benda tu jadi mind map. Okey. Lepas tu tulis dekat situ tarikh yang Kak Azhar tulis sekarang ni. Kemudian tulis tarikh. Kemudian minta ustazah sebut dan rakamkan perkataan ustazah dengar 5 kali setiap hari. Benda yang sama, satu je. Macam contohnya perkataan Allahumma salli ala Muhammad, tanwin tadi kan? Macam tanwin Saya minta maaf kalau orang lain kalau saya bagi sesuatu benda tu dekat orang lain, dekat seseorang, dia mungkin tak akan sama saya sebut Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Azhar buat macam mana? Macam lukis macam nun mati kan, ataupun tanwin. Macam kita ambil contoh yang ni kan. Okey. Kak Azhar lukis besar-besar, tulis tarikh dekat sini. Contohlah hari ni berapa bulan? 12 kan? 12 bulan 1 2021. Tulis tarikh dekat situ. Kemudian benda ni minta Ustazah Haizah rakam suara dia, cerita tentang ni je. Kak Azhar dengar 5 kali sehari. Benda sama je. Tak payah duduk cari apa nama ni, nak belajar ilmu lain. Saya nak tahu lagi apa itu makhraj sifat, apa itu sifat hamas. Tak payah. Sabarlah. Ikut step. Jadi buat yang tu yang saya cerita tadi, dengar 5 kali. Sebab apa? Saya gabungkan konsep untuk Kak Azhar visual dengan audio. Okey. Lepas tu saya gabungkan satu kinestetik, iaitu Kak Azhar tulis. Jadi gabungkan 3 benda dalam satu benda. InsyaAllah benda ni dia lekat lama. Bagi dia bagi contoh macam ni, minta dia bagi contoh. Minta dia bagi contoh. Itu antara kelebihan kalau yang USC punya one to one tu, maksudnya boleh custom lah. Kena custom. Macam saya cerita menyeluruh. Kemudian yang akan cerita secara detail ustaz ataupun ustazah seterusnya. Okey, so Allahumma salli ala Muhammad. Apakah matlamat Kak Azhar? Okey, pertama macam tadi saya cakap saya tak nak mak ayah saya tersiksa dalam kubur disebabkan anak-anak yang tak soleh dan jahil macam kami ni. So saya cuba jadi, yelah orang kata takkan setandan pisang tu semuanya nak busuk dan tak ada yang baik kan. So saya cuba jadi yang terbaik untuk mak dan ayah saya. Lepas tu saya nak anak saya pun pandai mengaji. Nak pandai mengaji macam bapak dia. Sebab saya memang adore lah orang yang pandai ngaji ni. Saya memang kagum. Lepas tu saya memang nak sangat, macam Ustaz cakap tadi, surah Al-Mulk tu dia mempertahankan orang yang dalam barzah tu kan. So saya nak sangat Al-Quran tu sendiri melindungi saya sampailah saya hari pertimbangan saya tu. Dia tolong saya sangat-sangat. Saya memang nak tu. Dan saya memang tak nak kubur saya sempit dan saya gelap. Saya tak nak saya seorang menangis kena seksa hari-hari. Dan sebelum itu saya nak cerita, saya duk fikir juga tadi, apa hikmah yang menyebabkan benda saya ni tak jadi. Benda saya ni background saya tak jadi. Biasanya background saya istana, background saya kolam ke apa. Tapi tiba-tiba saya datang perasaan Tuhan bagi ilmu hikmah dekat saya. Cuba tengok warna apa ni? Hijau. Nak cerita tentang apa? Dalam kubur nanti, kalau Tuhan bagi hidayah dekat kita Quran dengan tahajudnya sekali, begitulah kubur kita nanti. Allahumma salli ala sayyidina Allah. Amin. Warna hijau dengan taman-taman syurga, ya Allah. InsyaAllah. Dan setiap benda, sebab itulah saya apabila berlaku suatu benda, mula-mula kita something yang kata kita carilah cara. Kalau tak boleh cara juga,
saya akan mula fikir kenapa benda tu berlaku. Daripada awal saya duk fikir-fikir kenapa Tuhan, apa sebabnya. Masa itulah masa Kak Azhar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula bercerita tentang apa matlamat dia, apa yang dia nak, kemudian lagi cerita pengalaman dia. So saya kata, oh mungkin ini hikmah yang Tuhan nak bagi. Bagi untuk Kak Azhar dan juga orang yang mendengar sekarang ni dalam ni. Kita nak macam background dekat belakang warna hijab. Allah. Okay, the last one, apa nasihat untuk sahabat, untuk diri sendiri dan sahabat. Dan untuk diri sendiri, apabila cerita tentang diri sendiri, dia akan mana tahu dengan nasihat untuk diri sendiri, ada orang yang terkesan yang hidayah, insya-Allah dia jadi saham akhirat kita di akhirat nanti, insya-Allah. Satu perkara yang nasihat untuk diri saya sendiri adalah saya minta sangat diri saya ni istiqomah. Istiqomah sebab yalah Allah yang membolak-balikkan hati manusia kan. Sebab saya takut sangat kalau hari ni saya baca Al-Quran, esok saya lupa, saya lara, saya dengar lagu. Lepas tu saya nak yang itu untuk nasihat diri saya, dan kalau boleh saya nak anak-anak saya tu pun pandai baca Al-Quran, lebih hebat daripada saya, sebab dia je lah yang boleh tolong saya nanti masa bila saya kat dalam sana. Itu. Dan saya harap sahabat syurga saya, keluarga Al-Mukhlisin yang boleh mengajak saya masuk dalam syurga, doakan saya juga bagi rezeki masa, istiqomah, jadi isteri yang baik untuk suami saya. InsyaAllah, amin. Umur Kak Azhar berapa kalau boleh share? 38. Allah, 38, 2 tahun lagi insya-Allah menentukan keadaan Kak Azhar sebenar. 2 tahun lagi. 2 tahun, umur 40. Bagaimana Kak Azhar umur 40, begitulah Kak Azhar akan bawa sehingga ke mati. Jadi Tuhan bagi hidayah ketika umur 38, 37. 30 berapa Kak Azhar cerita tadi? Yang jumpa dengan kawan tadi? Oh, kawan mana? Dekat kerja, tempat kerja. Oh, tu masa umur 20 Ustaz. Masa umur 20. Bermula daripada situ Tuhan dah bagi awal lah. Walaupun Tuhan bagi ujian, bagi apa-apa, tapi kita kena rasa bersyukur juga. Sebab Kak Azhar walaupun Kak Azhar kiranya tak solat sebelum ni, tapi Tuhan tak bagi ujian pelik-pelik. Ada je Ustaz. Ada je. Ada je, cuma saya macam malu lah nak cerita. Malu je nak cerita. Tapi tak apa. Tapi nak ceritanya, daripada benda tadi, disebabkan kita tak salat, maka itulah ujian dia. Sebab itulah saya sangat suka perkataan yang Ustaz Abid Liu letak, sempurna salat, sempurna hidupmu. Dia punya baju dia tu. InsyaAllah. Okay, terima kasih Kak Azhar. Saya rasa sebelum kita nak tutup ni, saya nak Kak Azhar tarik nafas. Lepaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Kemudian selawat. Sekali lagi tarik nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kak Azhar serkahkan Fatihah kepada orang yang pernah datang dalam hidup Kak Azhar, yang mana menyebabkan Kak Azhar mendapat hidayah Quran dengan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Terima kasih kerana anda dengar sehingga habis. So ramai yang teriak malam ni ya. Ramai yang nangis tadi. Sebab katanya Kak Mimi masuk habuk malam ni. Apa ni, potong bawang. Kak Azhar potong bawang malam ni. Dan saya kira inilah antara kisah-kisah yang boleh kita ambil teladan lah. Macam mana supaya selagi mana kita apa sahaja tanggungjawab kita, kalau kita seorang isteri, tanggungjawab kita terhadap anak-anak. Kalau kita seorang pekerja, tanggungjawab kita macam mana
apa saja apa saja kedudukan kita sekarang ni, kita ada tanggungjawab masing-masing yang perlu kita laksanakan sebaik mungkin. Macam mana tanggungjawab kita nak jadikan Al-Quran ini penolong kita dunia dan akhirat. Kat dunia ni lah kita nak buat, kat dunia lah kita nak usaha sungguh-sungguh. Selagi mana Allah masih beri kita ruang, masih beri kita hidup, kita buat betul-betul insyaAllah. Belum terlambat. Sebab kata Ustazah, walaupun orang kata kita muda, tetapi sebenarnya yang muda belum tentu tua, yang tua akan mati, yang muda belum tentu tua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita husnul khatimah sentiasa bersama dengan Quran insyaAllah, dan terima kasih insyaAllah.